Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini Isnin, kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, dan kita masih lagi membahaskan surah Al-Insan, surah yang ke-76 dalam Al-Quran. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 22. So, pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula ayat 23 sehinggalah ayat-ayat seterusnya nanti insyaAllah ta'ala. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insyaAllah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Sadaqallahul azim. Okay, saya baca ayat 23 sehinggalah ayat yang terakhir, iaitulah ayat 31 surah Al-Insan ni. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 23, Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Kata Al-Imam Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala alaih, ayat 23 dan ayat-ayat selepas ni Allah Ta'ala turunkan untuk menjadi tasliyah, penyemangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk meringankan kesedihan baginda alaihi salatu wassalam oleh kerana dakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang musyrik ditolak oleh mereka dan mereka menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Ay nahnu alladhi anzalna 'alaika ya Muhammad hadzal qur'an mufarriqan. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ni kepada Muhammad secara beransur-ansur.
Jadi difahami daripada nazzalna alaikal qur'ana tanzila, penurunan itu bukan sekaligus tetapi beransur-ansur. Maka Al-Quranul Karim diturunkan Allah Ta'ala dalam tempoh masa lebih kurang 23 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Oleh kerana itulah dikenali ada surah-surah Makkiyah dan ada surah-surah Madaniyah. Kenapa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran secara beransur-ansur? Kenapa Allah tak turunkan sekaligus bagaimana kitab Injil, Taurat, Zabur? Antara jawapannya ialah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menyampaikan syariat itu secara bertahap supaya lebih mudah untuk diterima. Maka seandainya Al-Quran diturunkan sekaligus, yang mana di dalamnya mewajibkan pelbagai perkara dan mengharamkan pelbagai perkara, maka sudah tentu akan ditolak atau sangat sukar diterima oleh mereka. Maka Allah turunkan secara beransur-ansur supaya Nabi lebih mudah mendakwahkannya dan juga lebih mudah untuk diterima. Baik. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini secara beransur-ansur kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala. Fihil wa'du wal wa'id. Di dalam Al-Quran itu terdapat janji-janji kenikmatan daripada Allah Ta'ala dan juga terdapat janji-janji azab seksa daripada Allah Ta'ala. Wa bayanu kulli ma yahtajuhul ibad. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat pelbagai hal penjelasan yang diperlukan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa fihi al-amru bil qiyami bi awamirihi wa syara'ihi. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat perintah-perintah untuk mendirikan hukum hakam syariat Allah Ta'ala atammal qiyam, dengan cara yang paling sempurna. Ya. Maka oleh kerana itu, oleh kerana yang menurunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah Ta'ala sebut pada ayat 24, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kafura. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu dan janganlah engkau menuntut kehendak orang yang berdosa di antara mereka atau orang yang kufur ingkar itu. Ya. Pada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu, keputusan Allah Ta'ala. Keputusan Allah Ta'ala ni atau hukum Allah Ta'ala ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, hukum syariat. Maka perlu untuk bersabar menjalankan hukum hakam syariat Allah Ta'ala tu. Perlu untuk bersabar untuk mengamalkan hukum hakam syariat Allah Ta'ala tu. Yang kedua, ada yang disebut sebagai hukum qadri, hukum takdir Allah Ta'ala. Ada takdir-takdir Allah. Takdir itu pun hukum Allah, keputusan yang Allah Ta'ala buat. Kita juga perlu bersabar dengan itu. Termasuklah pada masa dahulu kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala menghukum atau memutuskan tidak langsung mendatangkan pertolongan kepada Nabi SAW, tidak langsung mendatangkan kemenangan kepada Nabi SAW, tetapi Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya bersabar dulu, supaya bersabar
menanti keputusan daripada Allah Ta'ala datangnya kemenangan. Ayat ni mengajarkan kepada kita betapa penting kita bersabar dengan keputusan-keputusan Allah, dengan hukum-hukum Allah, sama ada hukum ini adalah hukum syariat ataupun hukum takdir Allah Ta'ala. Kita kena sabar. Nabi SAW sendiri, manusia yang paling disayang dan dicinta Allah Ta'ala, Allah perintahkan untuk sabar. Sehingga kan Nabi mesti menunggu datangnya keputusan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Nabi mesti dihina terlebih dahulu. Nabi mesti diejek terlebih dahulu. Bahkan Nabi SAW sampai hijrah daripada Makkah ke Madinah, barulah kemudian satu persatu Allah Ta'ala datangkan pertolongan kepada Nabi SAW. Ya, ada satu hikmah kenapa Allah Ta'ala tak langsung datangkan pertolongan kepada Nabi. Antaranya ialah, pertama, supaya ada perjuangan. Kalau Allah Ta'ala terus bagi pertolongan, maka tak akan ada perjuangan, tak akan ada jihad. Yang kedua, antara hikmahnya juga ialah Allah Ta'ala tak langsung datangkan pertolongan dan Allah Ta'ala perintahkan untuk sabar menunggu, kerana intizarun nasr, menunggu pertolongan Allah Ta'ala itu adalah satu ibadat yang amat tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Ya, maka ketika mana Allah Ta'ala menguji kita, datangkan dugaan hidup dalam kita, ya, keputusan Allah Ta'ala buat macam tu, kita kena sabar menunggu pertolongan Allah. Menunggu pertolongan Allah Ta'ala ni, sabar menunggu pertolongan Allah Ta'ala ni adalah satu ibadat. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah terhadap keputusan Tuhanmu, terhadap hukum Tuhanmu, sama ada hukum syariat Allah ataupun hukum-hukum takdir Allah Ta'ala. Kita juga dalam hidup ni mesti macam tu. Kita dalam hidup ni ada hukum syariat Allah yang mesti kita lakukan, yang mesti kita amalkan, maka sabarlah. Yang kedua, dalam hidup kita ni juga ada hukum-hukum takdir Allah yang berlaku. Kadang-kadang Allah takdirkan kita sakit, Allah takdirkan kita jatuh, Allah Ta'ala takdirkan berlaku sesuatu dalam keluarga. So kita kena sabar, kerana ini semua adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan janganlah engkau turut taat, ya, daripada mereka, maksudnya kepada mereka orang-orang kafir, ya, orang-orang yang berdosa di antara mereka atau orang-orang yang kufur. Jangan kau taat kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat ni kata setengah ulama tafsir turun berkenaan tentang Utsbah bin Rabi'ah dan Walid bin Mughirah, yang mana dua orang ni merupakan tokoh besar orang-orang musyrik pada masa dahulu dekat Mekah. Konon mereka berdua berkata kepada Nabi, in kunta turidun nisa, wahai Muhammad, kalau engkau nakkan perempuan, wal mal dan harta, farji' an hadzal amr wa nahnu nakfika dzalik, maka tinggalkanlah agama kamu ini, kami akan bagi kepada engkau. Kalau engkau nak perempuan yang paling cantik, kami akan bagi. Kalau memang keinginanmu nak dapatkan harta, kami akan bagi. Tinggalkan sajalah agama kamu ni, kami akan bagi kepada engkau wanita yang paling cantik dan harta yang paling banyak. Ya, maka kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat ni, wala tuti' minhum athiman aw kafura, janganlah kamu taat kepada orang yang sentiasa melakukan dosa dan kekufuran kepada Allah. Walaupun ayat ini diturunkan berkenaan Utsbah bin Rabi'ah dan juga Walid bin Mughirah, namun perintah Allah Ta'ala dekat sini atau tegahan Allah Ta'ala dekat sini, ini berlaku secara am, ya, bahawa kita ini tidak boleh
taat ataupun menurut kepada orang-orang yang sentiasa melakukan perbuatan dosa dan orang-orang yang sentiasa melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sentiasa taat kepada mereka, ikut dengan apa yang mereka lakukan, maknanya kita juga telah pun melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentaati seorang pendosa akan membuat kita melakukan dosa. Mentaati seseorang yang sentiasa kufur kepada Allah Ta'ala akan membuat kita juga ikut serta kufur kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. Jangan engkau taat kepada orang yang sentiasa berbuat dosa dan juga orang yang sentiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik, kita teruskan ayat 25. Pada ayat 25 Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar sembahyang pada waktu pagi dan petang. Ya? Pada ayat 25 ni Allah Ta'ala perintahkan وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, dan sebutlah nama Tuhanmu. Ya, perintah ini kata para ulama, perintah kepada Nabi bukan kerana Nabi tidak berzikir sebelum, tetapi wadawim, ya, dawamkan, continue, teruskan untuk sentiasa berzikir kepada Tuhanmu, sama ada zikir bil lisan ataupun bil qalb, atau bil lisan dan qalb sekali. Dan teruskanlah berzikir dengan menyebut nama Tuhanmu fi awwalin nahari wa akhirih, pada awal pagi dan pada petang. Ya. Jadi perintah untuk berzikir dekat sini bukan kerana Nabi tidak berzikir. Nabi dah sentiasa berzikir. So ini perintah lid dawam, perintah supaya diteruskan. Ya. Untuk berzikir. Zikir ni ialah ghaza'ur ruh, makanan kepada roh kita ini. Jasad kita ni dia memerlukan kepada makanan. Maka kita makan nasi, makan lauk, makan macam-macam. Roh kita ni pula memerlukan makanan. Apa makanan dia? Makanan dia adalah zikir. Dan antara waktu terbaik untuk berzikir itu ialah pagi dan petang. Maka sebelum kita melakukan aktiviti harian kita pada waktu pagi, ambil masa untuk berzikir kepada Allah. Zikir dekat sini makna dia sangat am. Boleh sembahyang 5 waktu, ya, maka sembahyang subuh itu kira kita berzikir juga. Boleh berzikir di luar daripada sembahyang, seperti selepas kita sembahyang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ataupun boleh juga kita membaca zikir-zikir pagi yang mana ada diajarkan Nabi SAW secara khas. Bacalah pada waktu pagi. Seperti kita membaca zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ya, ataupun kita membaca zikir bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama', ataupun kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dan banyak lagi zikir-zikir pagi. Bahkan membaca Quran pun afdalul zikr, antara zikir yang paling utama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala alaih. Jadi kalau boleh setiap pagi sebelum kita melakukan aktiviti duniawi kita, awalilah setiap pagi kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada dengan salat, membaca Quran, ataupun membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 26, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدَ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Dan dengan apa keadaan pun, maka pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan.
dengan mengerjakan sembahyang, dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan sembahyang tahajud pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Pada ayat 26 ni Allah Ta'ala perintahkan wa minal lail, dan pada sebahagian malam, ya. Maksudnya tidak semua malam, kerana malam tu kita perlukan untuk tidur. Maka ketika mana ada sahabat yang mengatakan saya tak akan tidur, saya nak sembahyang sepanjang malam, saya tak nak tidur, dia kata. Nabi mengatakan, ya, bahawa saya sembahyang tetapi juga saya tidur. Kerana tubuh badan kita ni ada hak dia yang kita kena tunaikan. Tak boleh sebab kita alasan nak beribadat kita tak tidur. Maka yang Allah Ta'ala perintahkan kita hidupkan malam itu bukan sepenuh malam, tetapi wa minal lail, sebahagian daripada malam itu. Fasjud lahu, faqda' li rabbika, sujudlah kepada Tuhanmu, merendahlah kepada Tuhanmu. Wa salli lahu, dan lakukanlah salat. Ya, lakukanlah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepada Allah Ta'ala pada sebahagian malam dari waktu malam yang panjang itu. Ya, ini perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sebahagian malam itu digunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membaca tasbih, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi selain kita diperintahkan untuk berzikir pada waktu pagi dan petang, pada waktu malam juga kita sangat digalakkan untuk mengambil masa berzikir pada Allah, ya, solat dan juga membaca tasbih dalam solat kita, ya. Maka pada waktu malam, khasnya 1/3 malam yang akhir, ya, itu ada waktu mustajab, ya. Ada waktu mustajab yang sangat digalakkan kita untuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ataupun untuk berdoa ataupun untuk beristighfar, ya. Maka bangunlah pada malam itu dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tasbih, dan lakukanlah solat-solat tahajud, ya. Nabi SAW dalam hidup baginda sangat bersungguh-sungguh melaksanakan solat malam. Maka Aisyah sampai mengatakan Nabi sembahyang malam hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak kaki Nabi. Kita tak pernah rasanya bengkak kaki sebab sembahyang. Kenapa? Sebab kita sembahyang ringkas. Nabi SAW sembahyang malam tu sangat lama, sangat panjang. Bukan kerana banyak rakaat Nabi sembahyang, tetapi setiap satu rakaat itu Nabi panjang membaca ayat dan surah. Sebagaimana diceritakan oleh Huzaifah ibn Yaman, dia pernah satu malam sembahyang dengan Nabi, dalam satu rakaat sahaja Nabi baca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, barulah Nabi SAW rukuk. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu dah dekat 6 juzuk, ya, satu rakaat. Maka bila mana Aisyah mengatakan hatta tatafattara qadamah, bengkak kaki Nabi, maka sangat-sangat logik, ya. Maka selain kita sembahyang tahajud pada waktu malam tu, digalakkan untuk memperbanyak tasbih. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau itu bertasbih kepada Allah Taala 12,000 tasbihah. Dia bertasbih kepada Allah Taala sebanyak 12,000 setiap hari. Ya, 12,000. Banyak sungguh. Tasbih yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka kita pun pada waktu malam tu jangan tinggalkan untuk melaksanakan sembahyang tahajud dan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengubat kepada hati kita. Ya, inilah pengubat kepada hati kita supaya hati kita tetap kukuh. Pertama adalah Al-Quran. Ya. Yang kedua, bersabar. Ya. Yang ketiga, jangan taat kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah. Yang keempat, sentiasa berzikir kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Kemudian yang kelima, pada waktu malam lakukanlah sembahyang tahajud. Kemudian perbanyakkan tasbih kepada Allah Ta'ala. Kalau 5 perkara ini dilakukan, maka insya-Allah jiwa kita ni akan kuat. Ya, jiwa kita insya-Allah akan kuat. Baik, kita teruskan ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, Inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya orang-orang yang menentangmu itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan atau tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Selepas Allah Ta'ala beri motivasi untuk menguatkan hati Nabi pada ayat-ayat sebelum ni, pada ayat 27 ni Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana hakikat orang-orang yang membenci Nabi SAW dan dakwah yang dibawa oleh Nabi. Kata Allah, Inna ha'ula, sesungguhnya mereka, maksudnya orang-orang musyrik atau yang seumpama dengan mereka, yuhibbunal ajilah, mereka sangat mencintai kehidupan al-ajilah, kehidupan yang segera habisnya. Ya, Allah Ta'ala sebut kehidupan dunia sebagai al-ajilah, kehidupan yang segera, kerana segala kenikmatan dunia ini sangat cepat habis, sangat cepat hilang. Ya, berbeza dengan kenikmatan akhirat. Ya, wa yanshagiluna biha, mereka sibuk dengan itu. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila wa yatsrukuna khalfa dhuhurihim, dan mereka meninggalkan di belakang mereka al-amal lil akhirah, amal-amal untuk akhirat. Mereka tak pedulikan, yang mereka kejar dunia, kenikmatan yang segera dan cepat habis ni, tetapi mereka membiarkan di belakang mereka, ya, maksudnya mereka tidak melakukan amal-amal ibadat untuk bekalan mereka menuju akhirat. Yang mana akhirat itu, kata Allah, yauman thaqila, ia adalah hari yang sangat-sangat berat. Hari yang sangat berat. Maka berkata ahli hikmah, yu'athiruna al-akhirah al-baqiyah ala dunya al-faniyah. Orang-orang yang cerdik, mereka mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal berbanding kehidupan dunia yang fana. Ammal hamqi, manakala orang yang bodoh, fahumul ladhi yudayyi'una akhiratahum bi'aradin minad dunya qalil. Mereka orang-orang yang menyia-nyiakan akhirat mereka sebab ingin mendapatkan sedikit daripada habuan duniawi. Orang-orang yang beriman, mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia. Sebaliknya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia berbanding kehidupan akhirat. Pada ayat ini Allah Ta'ala sebut akhirat itu sebagai yauman thaqila, hari yang berat. Dalam Al-Quran, kata para ulama, ada 2 kali Allah Ta'ala sebut thaqila. Yang pertama, yauman thaqila, iaitulah maksudnya hari kiamat. Yang kedua, qawlan thaqila, maksudnya ialah Al-Quran. Maka ulama mengatakan, faman arada ayyanju minal layli minal yaumi thaqil falyatamassak bil qawli thaqil. Siapa-siapa yang ingin selamat daripada hari yang thaqil, hari yang berat, maksudnya hari kiamat itu,
maka hendaklah ia berpegang teguh bil qaulis thaqil, dengan kata-kata yang berat. Apa dia? Al-Quranul Karim. Kalau kita nak hari akhirat itu tidak menjadi hari yang berat bagi kita, maka berpegang teguhlah dengan kalam yang berat, dengan perkataan yang berat, iaitulah Al-Quranul Karim. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 28, Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan urat saraf mereka. Kami berkuasa membinasakan mereka, dan apabila kami kehendaki, kami gantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Pada ayat ini Allah Ta'ala sebut nahnu khalaqnahum, ay nahnu khalaqnahum, kami yang mencipta mereka. Orang-orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala tu, orang-orang musyrik itu, Allah Ta'ala yang cipta mereka. Ya. Wa syadadna asrahum, ay wa ahkamna khalqahum, kami kuatkan penciptaan mereka, tulang-tulang mereka, otot-otot mereka, sendi-sendi mereka, saraf-saraf mereka, Allah Ta'ala kuatkan. Tetapi kata Allah, wa idza syi'na, kalau kami berkehendak, ahlaknahum, kami boleh binasakan mereka. Wa ji'na biqaumin muti'in mutamathilina li awamir rabbihim. Kalau kami berkehendak, kami boleh binasakan mereka, orang-orang yang tak beriman ni, dan kami datangkan orang-orang yang taat, yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ini satu ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, bahawa kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala boleh binasakan mereka dan Allah gantikan mereka dengan generasi yang lebih baik. Ya, kenapa Allah Ta'ala boleh melakukan itu? Kerana Allah Ta'ala yang mencipta mereka, Allah Ta'ala yang menguatkan mereka. Kita semua manusia yang mencipta kita adalah Allah, yang menguatkan kita adalah Allah. So kalau Allah yang cipta, maka Allah Ta'ala boleh binasakan dan Allah Ta'ala boleh ganti dengan generasi yang baru. Ini satu ancaman daripada Allah, bahawa kalau manusia ni menderhaka, bermaksiat kepada Allah, dan Allah Ta'ala berkehendak untuk membinasakan mereka, Allah boleh buat, dan Allah ganti dengan generasi yang lebih baik. Ya. Okey, kita teruskan ayat 29. Pada ayat 29 Allah Ta'ala sebut, Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Inna hadhihi surah, sesungguhnya surah Al-Insan yang kita telah pun bahaskan daripada ayat pertama sampailah penghujung surah ini, ia adalah idhatun lil alamin, ia adalah satu peringatan kepada seluruh alam. Jadi Al-Quran ni, atau khasnya apa yang terdapat dalam surah Al-Insan ni merupakan tazkirah, peringatan daripada Allah Ta'ala untuk kita semua. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila, ay faman arada al-khaira di nafsi, maka sesiapa yang menginginkan kebaikan untuk diri dia, fid dunya wal akhirah, sama ada di dunia maupun di akhirat, maka ittakhadha bil imani wat taqwa, hendaklah ia mengambil jalan iman dan taqwa, tariqan yuwassiluhu ila maghfiratillahi wa ridwanihi, jalan yang akan menyampaikan dia kepada ampunan dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa kita diberi pilihan, apakah kita mahu memilih jalan Allah ataupun tidak. Selepas diterangkan, dijelaskan semua dalam surah ini, maka Allah mengatakan faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, siapa yang mahu, ya, maka dia hendaklah dia mengambil jalan kepada keredaan Tuhannya. Kalau dia mahu, kalau dia tak mahu, silakan untuk kufur. Ya. Baik, ayat 30 Allah Ta'ala sebut, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah innallaha kana aliman hakima, dan tiadalah kamu berkemahuan untuk melakukan suatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya.
Jadi walaupun pada ayat sebelum ni tadi Allah Ta'ala sebut faman sya'at takhadha ila rabbih sabila, sesiapa yang berkehendak hendaklah ia mengambil jalan kepada Tuhannya, ya. Namun pada ayat 30 ni Allah Ta'ala sebut wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, ay wa ma turiduna amran minal umur illa bi taqdirillah wa masyiatihi, tidaklah mereka menginginkan satu perkara melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seoleh kerana itulah keinginan makhluk, ya, masyiatul abdi, keinginan makhluk tabi'atun li masyiatillah, dia mengikuti kehendak Allah. Kehendak kita ni mesti turut mengikut kepada kehendak Allah, mesti tunduk kepada kehendak Allah. Maka Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, lau sa'a fi hadal matlub bi kulli tariqin, seandainya seseorang berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan pelbagai cara, ya, wastaftaha min kulli babin, dia telah membuka setiap-tiap pintu untuk mencapai itu, lam yakun musta'inan billah, tetapi dia tidak mendapat sebarang pertolongan daripada Allah, ya, maka la tariqa lahu siwa dhalika biwajhin minal wujuh, maka dia tidak akan sampai, lam yahsul lahu matlubahu, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia kejar, apa yang dia inginkan. Maka fa inna masyiatakum, kehendak kita, wa ikhtiyarakum, dan pilihan kita, kana bi masyiatillah, ia bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Walaupun kita ada kehendak, tetapi kehendak kita akan bergantung kepada kehendak Allah, ya. Maka ada istilah anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid, kamu kehendakkan sesuatu, aku berkehendakkan kepada sesuatu, tetapi Allah Ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki, ya. Maka kehendak kita tertakluk kepada kehendak Allah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima, ia memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya dan ditempatkan di dalam syurga, dan orang-orang yang zalim itu menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ini ayat terakhir penutup kepada surah Al-Insan. Allah mengatakan yudkhilu man yasha'u min ibadihi fi rahmatihi wa ridwanihi, Allah Ta'ala memasukkan ke dalam rahmat dan keridhaan Allah siapa sahaja hamba-hamba yang Allah Ta'ala kehendaki, iaitulah mereka orang-orang yang beriman. Wa'adda lidh-dhalimin, dan Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang zalim azaban alima, azab yang tidak terperi sakitnya. Maka masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala tu birahmatillah, kerana rahmat Allah. Wa dukhulun nar, manakala masuk ke dalam api neraka bi'adlihi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini Allah mengatakan yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Allah masukkan ke dalam redha rahmatnya, ke dalam syurganya dengan rahmat Allah Ta'ala. Tetapi orang-orang yang zalim, Allah sediakan bagi mereka azab yang tidak terperi sakitnya. Maka masuk ke dalam syurga itu birahmatillah, dengan rahmat Allah. Manakala seseorang dimasukkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala bi'adalihi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Insan, mulai daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang terakhir, iaitulah ayat 31. Dan insya-Allah Ta'ala kita akan sambung kepada surah Al-Mursalat. Ini merupakan surah yang terakhir pada juzuk yang ke-29. So nanti insya-Allah habis Al-Mursalat kita selesai juzuk 29. Kita dah selesai juzuk 30 dan juzuk yang ke-29. Nanti insya-Allah kita akan pindah pula kepada juzuk yang ke-28 insya-Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa kurniakan kita hati-hati yang istiqamah untuk mengkaji ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan taufiknya kepada kita untuk dapat mengamalkan apa-apa yang kita telah dapatkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.